Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Masih lagi dalam tafsir surah Al-Baqarah. Sambungan yang minggu lepas, ayat yang ke-183. Juzuk yang kedua, ayat yang ke-183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, difardukan, kutiba alaikumus shiyam, difardukan ke atas kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, puasa itu seperti mana yang difardukan ke atas umat yang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu semua bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah ayat nak memberitahu perkara-perkara untuk memperbaiki diri kita. Yang sebelum ini nak memperbaiki luaran, urusan-urusan yang di luar kita. Ini pula urusan-urusan yang bersangkut paut dengan diri kita sendiri. Bukan semata-mata urusan yang kat luar. Mana sini lebih kurangnya urusan yang dalam rumah. Diri masing-masing. Jadi betul kat luar, kat rumah pun kena betul juga. Jadi sini untuk berlaku islah, untuk memperbaiki diri kita masing-masing, mengelokkan diri kita masing-masing. Sini Allah Ta'ala nyatakan ayat perintah supaya puasa. Difardukan kepada kita semua sekali berpuasa. Yang mana berpuasa itu adalah seperti mana yang difardukan ke atas umat-umat yang sebelum daripada kita. Yang sebelum daripada umat Nabi Muhammad, mana selain daripada zaman Nabi Muhammad, syariat yang Nabi Muhammad ini, syariat dahulu pun ada dah puasa. Syariat di kalangan umat dahulu juga adanya puasa. Yakni di kalangan mereka difardukan juga berpuasa. Cuma ini hanya dari segi kewajipan saja. Kewajipan berpuasa. Manakala dari segi pelaksanaan
cara ataupun tariqah pelaksanaan berpuasa tidak serupa. Yang zaman sekarang ni umat Nabi Muhammad dengan yang dahulu tidak serupa dari segi tariqah. Tetapi tetap saja ada difardukan puasa kepada mereka dengan cara syariat yang Allah Ta'ala tetapkan sesuai untuk umat yang terdahulu. Tetapi masing-masing umat itu masing-masing difardukan berpuasa. Maka daripada ayat ini nak beritahu kefarduan berpuasa itu bukan perkara baru. Perkara ini adalah daripada syariat yang lama. Mana sekiranya kamu ini benar-benarnya beriman dengan Rasul. Antara rukun iman ni kita beriman dengan Rasul-Rasul. Maka berpuasa inilah juganya kita beriman dengan Rasul-Rasul. Dengan kita percayanya syariat daripada dahulu difardukan berpuasa seperti mana difardukan kepada mereka mentauhidkan Allah Ta'ala, dan dalam dari segi ibadah berpuasa dahulu. Mana dahulu mereka berpuasa. Maka kita pun beriman dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Dan bila perkara ini bukan perkara baru, maka dalam hati kita, hati yang si pendengar ni akan rasa bukan beban yang berat. Kerana benda ni sama je. Dulu pun orang puasa, sekarang ni pun orang puasa. Ginilah lebih kurang. Kan? Zaman tok nenek kita pun berpuasa. Zaman Nabi dulu pun berpuasa. Zaman sahabat pun berpuasa. Nabi sendiri pun berpuasa. Dan sebelum daripada Nabi pun semua berpuasa. Maka perkara ini akan memberi semangat. Semangat kepada dari segi pelaksanaan. Oh, dulu mereka pun berpuasa, kita berpuasa. Mana kita tak boleh buat alasan, tak boleh puasa lah kita. Dulu tak apalah, dia orang dulu tak apa. Iman setara mana? Kita iman zaman sekarang ni tak payah puasa pun tak apa. Tidak, kita akan jadi rasa gitu. Maka ini adalah ayat yang berbentuk pujukan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak memujuk kita dengan menyebut dahulu pun orang puasa. Kan setengah-setengah beritahu, bila kita beritahu kepada anak kita, dulu pun ayah pun sama juga. Dulu pun pernah juga jadi gini. Jadi si anak tu bila mendengar perkara yang sama dilalui oleh bapa dia, maka dia pun rasa dia rasa semangat. Oh, benda ni sama je. Jadi kalau dulu ayah kita pun umur setara kita juga, dia pun dapat laksanakan, maka kita takkan tak boleh. Kita anak dia. Jadi ini adalah bentuk ayat bentuk kasih sayang. Ayat yang ayat yang berbentuk berlembut yang Allah Ta'ala dengan makhluk yang mana berbentuk memujuk di kalangan makhluk, di kalangan umat ni supaya puasalah. Sebab puasa ni bukan seperti mana solat. Solat ni ada masa dia berapa minit saja dah selesai kita solat. Manakala puasa daripada pagi sampailah ke petang, maghrib barulah kita boleh berbuka puasa. Maka masa tu lama juga. Jadi bagi orang yang tak biasa ataupun adanya keadaan-keadaan tertentu, maka benda itu akan membebankan dia. Sekiranya dia tidak biasa benda ni. Maka bila sudah biasa, puasa tu dia jadi boleh je. Saya ingat dulu masa saya belajar dulu, di musim panas puasa. Puasa musim panas tempat kita ni okey lagi kalau nak dibandingkan di tempat saya belajar dulu. Musim panas dia memang sangat panas. Sangat panas tu tahap dianya kalau mandi tu memang kena selalu mandilah. Kena selalu mandi. Lepas tu pakaian tu selalunya kena basuh. Dan basuh dia tu tak ada sabun-sabun dah, kita bilas-bilas dengan air kosong gitu ya. Supaya hilangnya air peluh ya. Lepas tu jemur balik, jemur dalam masa sekejap dah kering dah.
Dan satu kenikmatan ingat masa tu, pergi cari kat kedai, beli ais. Ais masa tu ais yang jenis kotak gitu, ais kotak. Belilah. Dia letak dalam jerami gandum. Tujuan dia letak dalam jerami gandum tu supaya ais tu tak cair. Jadi kita ambil situ lah. Beli. Beli pun celah-celah kampung. Sebab saya dulu belajar di satu kampung tu. Gitulah keadaan dia. Jadi bila di musim panas, gitulah kita akan hadapinya di dalam bulan puasa. Dan kita akan usahakan minum benda yang menyejukkan tubuh. Macam kat sana pun ada air, macam air lesi lah apalah. Mana benda tu akan menyejukkan tubuh kita. Jadi keadaan panas ke macam mana ke, benda itu sebenarnya kali kita akan dapat hadapi. Lebih-lebih lagi adanya kata-kata pujukan daripada Allah Ta'ala sendiri yang memujuk di kalangan orang yang beriman supaya berpuasa. Dan tujuan berpuasa itu ada disebut di sini, la'allakum tattaqun, supaya kamu ni dapat menjaga. Mana jaga diri kita daripada melakukan dosa. Sebab kebiasaannya kalau kita tengok, di bulan puasa ni orang lebih baik daripada musim tak bulan puasa. Di bulan Ramadan, kalau orang menderma, orang jadi derma, mana lebih dermawan. Kalau dia buat amal, lebih rajin. Kalau buat baik pun banyak dia buat baik. Suka bagi makan orang lah, suka buat baik dengan keluarga, suka buat baik dengan orang lain. Dan jika dia nak buat dosa sekalipun, dia akan jadi ingat, aku sedang puasa sekarang ni, jadi tak sedap nak buat dosa. Nak menipu orang pun dia rasa tak sedap. Nak buat benda dosa apa sekalipun, rasa tak sedap. Maka ini kelebihan puasa itu sendiri dan bulan Ramadan itu sendiri yang akan disebut selepas pada ini. Jadi la'allakum tattaqun, supayanya kamu dapat bertakwa. Takwa seperti mana saya dah huraikan sebelum pada ni, iaitu makna takwa adalah penjagaan, mana jaga. Mana kita dapat menjaga apa? Menjaga hukum-hukum Allah. Itu satu makna takwa. Satu makna lagi takwa dengan makna takut. Makna bulan Ramadan tu jadi masa kita puasa ni kita akan jadi takut lebih sikit daripada selain pada waktu tak puasa. Dan satu lagi kita lebih berwaspada, lebih beringat. Nak buat apa-apa pun beringat sikit. Takut, beringatlah. Sebab waspada dengan takut pun dekat-dekat lah. Waspada daripada berlaku perkara-perkara dosa. Melakukan perkara-perkara dosa. Jadi sini kelebihan puasa tu sendiri adalah takwa. Makna dapat mendidik kita supaya bertakwa pada Allah Ta'ala. Sebab tu ayat ni disebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu itu bertakwa, supaya kamu bertakwa. Yang ni la'alla ni kena ingat, bila la'alla dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala sebut bentuk fadilah, mana benda itu pasti makna dia. La'alla bukan dengan makna sangkaan, la'alla dengan makna pasti. Asal makna la'alla ni adalah sangkaan. Boleh jadi kamu akan bertakwa. Mudah-mudahan ni kebarangkalian. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Ini bentuk kebarangkalian. Tetapi la'alla jika di dalam Al-Quran, la'alla dengan makna wajib, pasti. Itu pastinya kamu akan jadi bertakwa. Jadi sini, bila sesiapa yang berpuasa, pastinya dia akan jadi orang yang bertakwa. Mana itu kelebihan bagi orang yang berpuasa. Mana untuk mendapat ketakwaan, kita pelajari untuk dapat takwa itu dengan puasa. Dapat jaga puasa, maka dapatlah takwa itu. Kalau puasa itu tak betul, maka takwa tak akan dapat. Maka puasa itu kita kena amalkan dengan sebenar-benarnya puasa. Barulah kita akan mencapai ketakwaan yang sebenar. Mana di bulan Ramadan pun kita dapat jaga, selain daripada bulan Ramadan pun kita dapat takwa pada Allah Ta'ala. Ingat lagi, nak beritahu sekejapnya masa, bila sebut kata bulan Ramadan ni, kuliah kita sini pun sebenarnya kali,
sudah nak sampai setahun dah. Sudah nak sampai setahun dah. Kita buka kelas secara online ni, daurah tafsir dan hadis. Nak sampai setahun. Sebab bulan Ramadan hari itu kita dah mula daurah. Jadi sini sambungan ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat sini hari-hari ma'dudat. Hari-hari yang ditentukan masa dia. Yakni yang dimaksudkan di sini adalah hari-hari berpuasa itu adalah hari-hari yang sudah Allah Ta'ala tetapkan waktunya. Iaitu bulannya. Waktu, bulannya, harinya, bulannya yang sudah Allah Ta'ala tetapkan. Yang dimaksudkan ada selepas pada inilah iaitu Syahrul Ramadan. Bulan Ramadan. Iaitu yang bulan Ramadan itu ada disebut pada ayat yang seterusnya iaitu ayat yang ke-185. Ayat 185 dipanggil ta'yin ayyamin ma'dudat. Penentuan ayyamin ma'dudat tu apa dia? Iaitu Syahrul Ramadan. Mana sambungan dia kat bawah lah. Selingan daripada ayatnya faman kana minkum maridan aw ala safarin. Ini masalah-masalah ketika dalam berpuasa. Maka diwajibkan kepada kita berpuasa adalah hari-hari yang Allah Ta'ala tetapkan hari itu. Mana tak akan berubahnya hari bulan Ramadan. Puasalah mana-mana pun di selain daripada bulan Ramadan tidak akan sama dengan puasa pada bulan Ramadan. Dan kita tidak boleh mendahului Ramadan dan kita tidak boleh melepasi pada bulan Ramadan. Tak akan jadinya bulan Ramadan melainkan pada bulan Ramadan itu sendiri. Dan tidak akan mendapatnya fadilatnya Ramadan melainkan pada bulan Ramadan itu sendiri. Melebihi pada hari-hari yang lain. Bulan-bulan yang lain. Kemudian permasalahan dari segi puasa. Faman kana minkum marida, maka barang siapa di kalangan kamu yang sakit. Barang siapa di kalangan kamu yang sakit. Aw ala safarin, ataupun dalam keadaan bermusafir. Mana dia pergi musafir, mengikut jarak musafir. Mana dia dalam perjalanan. Sekiranya dia dalam perjalanan musafir ataupun dia dalam keadaan sakit, dan bila sakit ni tak semesti dia musafir ataupun tidaklah. Jadi tak semestinya dia itu habis.
Faman kana minkum maridan, maka barang siapa yang sakit, aw ala safarin, ataupun dia dalam musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka mengikut bilangan hitungan daripada hari-hari yang dia tak puasa itu, bayarnya dengan puasa juga pada hari yang lain. Bayar pada hari yang lain. Mana qada, ganti pada hari yang lain. Wa 'alal ladina yutiqunahu, dan ke atas orang-orang yang yutiqunahu, tidak mampu. Yutiquna sini daripada perkataan ataqa yutiqu, dengan makna tak mampu. Ada setengah ulama dia tambahkan situ yutiqunahu dengan makna la yutiqunahu. Tapi sebenarnya tidaklah, tak perlu pun tambah perkataan la, kerana bahkan makna yutiqunahu situ adalah dengan makna tidak mampu dah. Mana tidak berkemampuannya dia untuk melaksanakan puasa. Tidak mampu berpuasa. Fidyatun, kena bayar fidyah. Bagi orang-orang yang tidak mampu sebegini, kena bayar fidyah. Ta'amu miskin, memberi makan pada fakir miskin. Ganti pada hari yang mana dia tidak puasa. Ganti yang dia tidak puasa itu dengan memberi makan kepada satu orang fakir miskin. Satu orang fakir miskin. Kadar dia adalah kadar lebih kurang setengah gantang. Setengah gantang. Setengah gantang ini setengah gantang lebih kurang sekilo setengah. Kalau beras 1,5 kilo, lebih kurang. Lebih kurang 1,5 kilo. Mana memberi kepada fakir miskin. Memberi pada seorang fakir miskin. Dan tak semestinya beras lah. Beras, minyak zaitun, minyak kelapa, minyak sapi, minyak samin ke, ataupun orang panggil minyak apa dia, minyak desigi ke, itu terpulang. Itu terpulang lah. Ataupun gandum dan macam-macam jenis gandum, barley, kacang barley, yang sejenis dia tu jenis seperti kacang jenis kacang dal, dan ada juga yang berpendapat seperti biji jagung, sebab ada setengah-setengah tempat pun juga sebagai jagung pun sebagai makanan ruji. Dan seumpamanya lah, suji pun termasuk juga. Jadi semua barang-barang yang tahan disimpan, bahan makanan yang tahan lama disimpan, maka dia boleh dijadikan sebagai bayaran fidyah. Dan memberi makan tak kiralah juga, kalau fatwa mutaakhirin boleh juga memberi dengan bayaran wang ringgit. Dengan bayaran wang ringgit. Tapi kena ingat, jangan silap faham. Ada juga orang yang memberi kepada fidyah orang mati, yang mana fidyah orang mati itu dia kira semua sekali daripada masa-masa dulu yang dia puasa ke tak puasa ke tak kira. Dia kira semua sekali. Itu pun tidak sepatutnya ditetapkan kewajipan sebegitu. Walaupun boleh je dia nak buat sunat, mana disunatkan dia kelebih, bayar tu kelebih. Tetapi ketetapan tu hanya dianggap fidyah hanyalah bayaran setakat yang dia tidak puasa.
Dan kena ingat, bukan bayaran bagi orang yang malas puasa. Sebab orang yang malas puasa tak termasuk yutiqunah. Contohnya saya pernah ada itu, seorang itu dia ada anak dia. Anak dia tu jenis penagih dadah. Lepas tu tak puasa, memang tak puasa pun, selalu memang tak puasa. Dah solat pun tak. Penagih dadah pula, mati kena penyakit AIDS. Main jarum. Dadah. Tak kisahlah dia tu masalah di peribadi dia, tapi masalahnya ahli keluarga dia pula. Kan? Masalah yang dia merosakkan diri dia tu masalah peribadi dia. Tetapi selepas kematian dia ahli keluarga nak membayar fidyah. Fidyah apa kepada orang yang malas puasa? Fidyah tidak ada kepada orang yang malas puasa. Itu kena taubat. Sebab dia sudah tidak melaksanakan rukun Islam. Bila tidak melaksanakan rukun Islam, dia tu Islam bila tak tahu. Kena ingat, sebab puasa itu adalah satu kewajipan dan termasuk rukun Islam. Dan bila termasuk rukun Islam, dia sebagai suatu orang Islam mesti kena puasa. Dan jika dia tidak puasa kerana malas, kerana kejahilan, yang mana kalau kejahilan sekalipun, sudah tersebar dah orang, memang orang puasa ke tak puasa pun semua dah cakap selamat puasa belakang. Kalau ingat bulan Ramadan tu, semua orang yang puasa ke tak puasa ke, selamat berpuasa, selamat berbuka. Semua cakap benda gitu. Bila raya pun semua orang raya. Yang puasa ke yang tak puasa pun semua raya. Jadi yang tak ada keuzuran ini, yang tidak puasa tetapi dengan tidak adanya keuzuran. Antara lainnya mana dia itu mampu untuk puasa tapi dia malas puasa. Mana dia degil untuk puasa, mana dia ingkar perintah berpuasa. Maka orang sebegini tak termasuk orang yang perlu dibayar fidyah. Sebab dia tu kita tak tahu dah, mati dia tu macam mana pun kita tak tahu. Fidyah dia nak bayar fidyah apa? Fidyah kepada orang yang malas puasa. Sebab tidak ada pun dalam bentuk syariat. Tidak ada dalam bentuk syariat fidyah kepada orang yang malas puasa. Orang yang tinggal puasa itu secara sengaja. Secara sengaja tanpa uzur. Dengan kemalasan dia, dengan seolah-olah pengingkarannya. Ingkar tu kena ingatlah, ingkar tu seolah-olah makna kafir dah. Cuma kalau kafir tu nampak keras sangat bahasa. Tapi dia tu jenis sengajanya tak puasa. Maka orang sebegini tak ada fidyah. Itu kalau itu pun kita minta ampun pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Itu pun kalau Allah Ta'ala ampun. Sebab apa? Dia tu, Islam yang sebenar pun kita tahu kerana Islam yang sebenar mesti buat paling kurang pun rukun Islam. Rukun Islam tu dibuat. Tapi kalau rukun Islam, puasa pun tidak, solat pun tidak, macam mana kita nak bayar fidyah untuk dia? Kenapa pula kita nak, yang hidup ni nak bersusah payah nak bayar untuk dia? Dahlah dia hidup tu menyusahkan kita. Kemudian mati pun menjadi menyusahkan kita. Kita pula nak kena bayar. Kita sebagai ahli keluarga nak kena bayar fidyah untuk dia. Buat apa? Lainlah si mati itu orang yang selalu puasa. Tetapi kerana keuzuran dia, tidak mampunya dia berpuasa. Contohnya dia tua ke. Sebab yutiqunahu ni termasuk juga orang tua. Dia tak sakit tapi dia memang tua. Tua ni mana lemah dah. Tubuh dia lemah. Bila lemah nak puasa memang tak boleh puasa. Lebih-lebih lagi lah kalau berpenyakit. Mana ada penyakit, tak kira lah dia tu tua atau tidak. Mana berpenyakit, maka dia ni tak mampu untuk berpuasa. Lebih-lebih lagi atas nasihat doktor pun memang doktor berkata tak boleh puasa ni. Sekarang ni pun makan tak lalu dah. Sekarang ni pun tubuhku kering dah. Kalau dia tak makan puasa lagi teruklah dia ni. Maka kena masuk air sentiasa ke, kena masuk darah ke apa ke, kena makan juga sikit sebanyak ke. Maka orang-orang yang sebegini termasuk kategori orang yang yutiqunahu. Orang yang yutiqunahu gini, bagi mereka ini tak puasa. Mana tidak mengapanya dia tidak berpuasa, cuma kewajipan dia adalah membayar fidyah. Fidyah ni kadar kemampuan dia lah. Kan sehari takkanlah dia tak boleh makan, maka dia boleh makan juga, maka dia bagi makan kepada fakir miskin.
Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, kita bagi makan pada fakir miskin, sesuailah orang fakir miskin yang puasa tu dapatlah makanan yang sedap-sedap, yang selalu kita makan sedap-sedap. Kita sakit tak boleh makan sedap-sedap, kita bagilah makanan yang sedap-sedap tu kepada fakir miskin. Tu gantilah. Itulah sesuai dah fidyah, kan? Ganti kita tak boleh makan, bagi orang makan, kan? Maka dapat kelebihan kita sebagai macam berpuasa juga, kerana fidyah itu sebagai ganti puasa kita. Mana seolah-olah macam bentuk perkongsian rezeki lah. Perkongsian rezeki kita pada orang lain. Tapi kena ingatlah, tak semesti beras. Tak semesti beras. Sebab orang kita bila kata bayar fidyah, mesti kena beras. Mari beras tu berguni-guni beras. Mari berguni-guni beras. Yang mana boleh je guna beras, tetapi ada pilihan yang lain lagi, minyak. Kalau kita dah ada beras beberapa, ada lagi lebih untuk bayaran fidyah, kita belilah minyak. Dan boleh juga dalam fatwa pun kata gula pun boleh, termasuk yang lain. Cuma garam tu ada yang kata tak sesuai. Tapi mana gula ke ataupun seumpamanya bahan-bahan makanan kita bagi. Untuk sekali makan. Bahan makanan untuk sekali makan. Kalau ikut timbang lebih kurang 1,5 kilo. Kadar dia lebih kurang 1,5 kilo sebagai ganti. Dan ada kata 1 mud. Kalau 1 mud ni kadar dia lebih kurang 700 gram. Tajuk 700 gramnya bahan makanan. Bahan makanan yang ruji lah, boleh simpan. Bukan kita bagi kepada dia sekejap sikit lagi tu basi. Tu tidaklah, bukan kita bagi nasi gitu. Mana kita bagi barang-barang yang mana boleh tahan lama. Yang seperti beras, gandum, minyak, kurma. Beli kurma kalau bulan Ramadan pun boleh juga kita beli kurma sebagai bayar fidyah. Kurma pun mahal juga 1 kilo. Ada 100, 120, 1 kilo. Kalau sehari tu jadi mahal juga tu nak kena bayar. Ya. Mahal jugalah nak kena bayar. Minyak zaitun satu tu RM18, RM20 juga satu. Minyak zaitun tu. Nak boleh 1 liter, 1 liter setengah tu makan duit dekat RM40 juga tu. Jadi tengok atas kemampuan masing-masing lah. Tidak disyaratkan hanya beras. Kemudian kalau beras, biarlah beras yang kita makan. Kalau beras, kalau kita suka makan beras yang mahal-mahal, maka kita bagi yang sama juga, iaitu beras yang sama juga kita bagi pada orang lain. Dan sebaiknya kita bagi yang lebih elok lagi. Itu lebih bagus. Sebab tu ayat selepas pada tu, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ini ayat dia. Mana bayar fidyah tu bayar fidyah. Puasa tu yang kena ganti puasa tu, puasa 1 hari je, memanglah 1 hari. Fidyah pun bayar kadar tu lah sajanya yang kita bayarnya. Tidaklah bayar lebih. Tapi barang siapa yang tatawwa'a, nak memberikan lebih. Tatawwa'a ni nak memberi lebih daripada biasa. Sama ada puasa, dia nak tak naklah puasa ganti ni saya nak buat 2 hari lah. Saya nak buat 2 hari. Ini pula kata tak apalah saya puasa ganti ni lebih-lebih tak apa 10 hari pun tak apa saya puasa lebih. Ada yang nak gitu. Ataupun fidyah. Fidyah sepatutnya dia kena bayar lebih kurang 10 kilo beras, kan? Lebih kurang 10 kilo beras. Dia kata 10 kilo beras, okey tak apalah 10 kilo beras tu saya tukarlah benda lain. 5 kilo minyak, 5 kilo kurma ke, 5 kilo kismis ke apa ke. Itulah antara contoh-contoh lah. Sebagai dipanggil tatawwu'. Mana dia buat tu lebih daripada kebiasaan. Khairah ni mana apa saja kebaikan. Kebaikan tambahan yang dia nak tambah. Fahuwa khairul lah, maka kebaikan itu boleh faedah lahu kepadanya. Akan boleh faedah kepadanya. Bukanlah yang seperti mana yang dia nampak, orang yang dapat faedah. Orang tu memanglah dapat faedah daripada yang kita kongsi tu, memang dapat. Tetapi dia tak dapat dari segi perkongsian rezeki. Pahala. Pahala, keberkatan pahala yang kita dapat itu tak berkongsi. Kita yang bagi, kita yang dapat pahala. Orang yang kita bagi itu, dia dapat merasa je apa yang kita bagi. Itu je. Manakala kita dapatnya keberkatan dari segi rezeki kita, kehidupan kita, dan juga pahala lah. Ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala kelak. Maka sebab itulah khairul lahu, untuk dia. Kebaikan tu untuk dia, untuk diri dia sendiri. Mana tak berkongsi dengan orang lain, untuk dia.
Ini kelebihan orang yang tatawwu'. Tatawwu' ni mana buat satu benda yang lebih daripada kebiasaan, lebih daripada kebiasaan. Contoh solat sunat juga dipanggil solat tatawwu'. Puasa pun juga kalau kita panggil puasa sunat, puasa tatawwu'. Tatawwu' tu dalam bahasa Arab mana bentuk tambahan ataupun benda-benda sunat tambahan yang kita nak buat lebih daripada kewajipan. Zakat dia banyak ni tapi dia bagi lebih daripada tu. Fidyah dia sepatut banyak ni RM10, dia bagi RM20 ke. Mana dia buat adalah kelebih. Dia bayar bentuk kelebih. Sebab kelebih tu lebih bagus. Kelebih tu lebih bagus. Seperti mana kalau seperti zakat fitrah. Lama tak puasa ni, zakat fitrah. Zakat fitrah ditetapkan daripada zaman bila lagi saya ingat, RM7. RM7 ditetapkan. Tapi ada setengah negeri itu RM7 ada, RM9 ada, belas-belas ringgit ada untuk satu orang.